KPM. Kalau cuba dulu boleh ni. Ada orang lagi, bolehlah. Kita suap foto dahulu. Satu, dua. Oh, cantik betul. Okey, lagi. Lagi. Okey. Nisa, buat apa tu? KL. Saya tengah cuba ambil gambar dengan reruan suap foto kita ni. Dah siap tak? Siap KL dah. minta buat tu. Dah siap dah. Kita dah ada meja untuk bercuci mulut dekat sana. Reruan suap foto semua dah siap untuk tetamu ambil gambar nanti. Kak jemputan dah siap? Kad jemputan. Oh, okey. Ada. Saya dah cetak dah, Kak El. Yang ini. Kehadiran ke majlis persandingan. Macam kehadiran? Alamak, salah ke? Saya cetak salah ke ni? Ya, mesti Nisa tak tahu yang mana yang salah. Alamak. Sempat tak kita nak buat pembetulan? Sempat sebab syarikat percetakan pun ada yang express sekarang ni. Tapi macam mana kita nak betulkan ni, Kak El? Jadi kalau Nisa nak tahu mana yang salah, kita kena masuk kelas dahulu. Sempat ni boleh. Nanti kita belajar tentang menulis dengan betul. Baik, jom kita. Ya, silakan. Okey. Kejap saya nak ambil kek cawan dulu. Ya. Baik-baik, jangan comot pula nanti. Baik, okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Selama 1 jam ini, nampaknya kita berada dalam satu situasi yang menggambarkan majlis perkahwinan je. Rindu pula akan nak pergi kenduri kendara kan. Tapi tak mengapa, bersempena dengan orang kata apa, pandemik yang melanda ni, kita perlulah sentiasa menjaga diri. Jangan lupa pakai pelitup muka di mana saja anda berada. Jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah, mari kita mempersilakan guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini, iaitu Cikgu Latifah atau Cikgu L. Apa khabar Cikgu? Selamat pagi. Assalamualaikum. Apa khabar Nisa? Alhamdulillah. Warahmatullahi. Saya sihat, Alhamdulillah. Cikgu, selamat kembali ke teras. Kalau sebelum ini kita masak lauk kampung, betul, hari ini Nisa, kita buat kenduri pula dekat studio ni, Cikgu. Ya, betul. Hari ini Cikgu L akan membawakan suasana bila kita menganjurkan atau mengendalikan satu-satu majlis. Menarik. Baiklah, sebelum itu saya nak jemput Cikgu L atau Cikgu Latifah untuk kita sama-sama sanitasi tangan kita terlebih dahulu sebelum kita memulakan apa-apa aktiviti. Baik, saya pulanya Cikgu. Okey, baiklah. Memandangkan rancangan Didik TV ini ditonton oleh murid-murid di seluruh Malaysia, saya nak minta Cikgu Latifah atau Cikgu L untuk memperkenalkan diri Cikgu kepada semua yang menonton. Silakan Cikgu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Apa khabar Nisa? Bertemu kembali kita. Baiklah, Cikgu merupakan nama Cikgu Latifah binti Tarkib dari SMK Agama Johor Bahru dan merupakan guru cemerlang bahasa Melayu. Ya, terima kasih Cikgu kerana sudi kembali ke teras. Jadi, saya rasa tidak lengkaplah kalau saya seorang sahaja dalam kelas ni, Cikgu. Betul, saya Nisa. nak panggil kawan-kawan saya yang juga dari SMK Agama Johor Bahru. Mana kawan-kawan saya? Hai semua, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi semua. Wah, nampaknya mereka semua dah bersedia manis-manis tersenyum je rakan-rakan kita ni. Jadi jom kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Kita akan mulakan dengan rakan kita yang bernama Ali Imran. Ali Imran, sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ali Imran Hassan bin Hazam Syahril dari kelas 3 Ali Sekolah Menengah Kebahasaan Agama Johor Bahru. Baik, terima kasih Ali Imran. Kemudian kita ada murid bernama Airin. Silakan Airin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Waalaikumsalam. sejahtera. Nama saya Airin Farisha bin Muhammad Arif daripada kelas 3 Omar SMPA Agama Johor Bahru. Terima kasih. Kemudian kita ada rakan kita yang bernama Nurhan. Silakan Nurhan, perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhan Hazim bin Rizan dari Tingkatan 3 Omar. Nama sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru. Terima kasih Nurhan. Kemudian kita persilakan murid yang bernama Najma untuk perkenalkan diri anda. Silakan Najma. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Najmahani binti Muhammad Zamri dari kelas 3 Ali, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru. Baik, terima kasih. Seterusnya kita persilakan Putri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Putri Nurjana binti Muzairil dari kelas 3 Ali, SMK Agama Johor Bahru. Terima kasih. Dan terakhir sekali cikgu, kita ada rakan kita yang bernama Rushdina. Silakan Rushdina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nurustina binti Rosli dari kelas 3 Omar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru. Baiklah, itu dia rakan-rakan kita ke-6 mereka dari SMK Agama Johor Bahru. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Jadi Cikgu L, apa sebenarnya yang kita nak pelajari? Saya tengok ada barang-barang kelengkapan perkahwinan ni, baju pengantin lelaki pun ada ni. Pengantin ke tak ada Cikgu? Betul, tunggu masanya. Ya. Baiklah Nisa, sebenarnya walaupun kita membincangkan perancangan untuk mengendalikan satu-satu majlis, tetapi topik yang akan kita bincangkan pada hari ini berkait dengan penguasaan dari segi menulis menggunakan ayat yang betul, gramatis dan mengurangkan kesalahan dari segi tata bahasa. Wah, jadi tema kita hari ini berkaitan dengan majlis perkahwinan, Cikgu? Ya, tema kita berkaitan majlis perkahwinan, dengan kata lain merujuk kepada kerjaya sebagai perunding acara. Wah, saya sangat-sangat teruja kerana salah satu cita-cita saya waktu kecil-kecil dulu nak jadi perunding acara, nak jayakan acara yang besar-besaran. Mungkin majlis perkahwinan, tapi kita tak tahu lagi. Kita lihat apa yang akan kita sama-sama pelajari selepas ini. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya menyukai tajuk kelas kita pada hari ini, iaitu perunding acara. Tajuk ini sangat menarik kerana saya boleh dapat tahu bidang kerjaya yang sangat menarik untuk rancangan masa hadapan. Saya juga mendapat tahu bahawa kerjaya ini merupakan tulang belakang yang memastikan perjalanan sesebuah majlis lancar, meriah dan memberikan kenangan yang manis kepada tuan rumah dan keluarga serta para tetamu. Sebagai contohnya, dalam sesebuah majlis perkahwinan, keluarga pasangan pengantin akan bincang dengan perunding acara untuk menentukan susunan atur peralatan, perhiasan di pelamin dan meja makan beradat. Perunding acara akan menyediakan anggaran kos dan beberapa pakej cadangan kepada pelanggan. Kerjaya sebagai seorang perunding acara ini bukanlah satu tugas yang mudah kerana memikul amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh keluarga pasangan pengantin. Perunding acara perlu memiliki sifat sabar, tekun dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Email merupakan satu kaedah untuk berkomunikasi. Tidak seperti surat, email biasanya ditulis dengan agak ringkas dan hanya memuatkan maklumat penting sahaja. Dalam email urusan rasmi, kita biasanya akan menuliskan nama penuh penerima. Kita juga perlu menyatakan tujuan kita menulis email tersebut. Email memudahkan semua urusan dan dapat menjadi pengganti surat. Sebagai pelajar, saya juga ada menggunakan email untuk menghantar tugasan sekolah kepada guru saya. Saya boleh melengkapkan dokumen sokongan seperti lembaran kerja, gambar dan juga video. Blog atau laman sesawang merupakan salah satu medium yang sering menjadi rujukan ketika kita memerlukan maklumat tambahan tentang sesuatu perkara. Laman sesawang atau blog yang menarik dengan rekaan ringkas sudah semestinya menjadi pilihan orang ramai. Pelajar juga boleh membina blog persendirian. Contoh blog yang sesuai untuk para pelajar ialah blog pendidikan. Pelajar boleh berkongsi pelbagai ilmu yang telah dipelajari. Di samping itu, kita juga boleh menceritakan tentang pengalaman hidup kita sebagai seorang pelajar. Bukan itu sahaja, kaedah pembelajaran yang efektif juga boleh dikongsikan bersama para pembaca.
Ha? Tempahan Dewan tak siap lagi? Mana boleh macam tu? Kendurinya kurang 2 bulan. Hello? Terputus pula. Hai semua, kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Kita ada Cikgu L dan juga rakan-rakan dari SMK Agama Johor Bahru. Baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Melayu dan tema kita berkaitan dengan perunding acara. Jadi jom Cikgu, saya nak mulakan kelas kita. Sebelum tu saya nak tanya rakan-rakan di Google Meet. Kalau dah bersedia, boleh tak bagi Kak Nisa double thumbs up? Ya, nampaknya mereka semua sudah bersedia. Cikgu L, silakan Cikgu. Baiklah Nisa, jadi pada hari ini kita akan menelusuri lebih lanjut tentang kerjaya sebagai perunding acara. Baik. Namun ada kemahiran yang anak-anak akan peroleh pada hari ini, iaitu kemahiran untuk mengedit. Jadi Cikgu L terangkan dahulu Nisa, apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Baik. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ada 3, iaitu yang pertama, Cikgu L harap anak-anak murid akan dapat mengenal pasti dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 10 kesalahan bahasa yang terdapat dalam bahan email dan laman sesawang. Objektif kedua ialah memurnikan kesalahan bahasa yang terdapat dalam bahan email dan laman sesawang. Dan objektif ketiga kita ialah murid-murid akan dapat menulis ayat, membina ayat dengan menggunakan tata bahasa yang betul. Hasil daripada aplikasi pembelajaran pada hari ini. Baik. Dan untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini mencakupi standard pembelajaran tingkatan 1, 2 dan 3, iaitu SP 3.7.1, iaitu pada masa ini murid-murid akan belajar untuk mengedit bahan, mengenal pasti kesalahan-kesalahan bahasa, dan pada masa yang sama, insya-Allah mereka dapat menyunting dan membetulkan serta memurnikan kesalahan daripada pelbagai teks. Jadi bahan yang kita akan gunakan pada hari ini ada pelbagai teks, Nisa. Ya, jadi kalau Nisa tadi ada sebut cita-cita masa kecil nak jadi perunding acara, rasa-rasanya anak-anak murid dalam Google Meet juga ada cerita. Mungkin mereka nak cerita sedikit pada Kak Nisa dan rakan-rakan, siapa yang boleh berikan pendapat ataupun pengetahuan tentang kerjaya sebagai perunding acara? Ada sesiapa yang nak kongsikan? Kita lihat kawan kita. Ada tak? Ya, mungkin Airin boleh beritahu sesuatu kepada Kak Nisa. Baik, Airin. Apa yang Airin tahu tentang kerjaya sebagai perunding acara? Silakan Airin. Pada pendapat saya, pekerjaan sebagai perunding acara merupakan orang yang penting dalam membantu perjalanan satu-satu majlis. Betul. Seperti majlis perkahwinan, jamuan ataupun majlis hari jadi. Ya, betul Airin. Macam itulah jawapannya Nisa. Jadi kita nak tahu pula wakil daripada anak pelajar lelaki. Ya. Mungkin Ali Imran boleh beritahu sesuatu tentang kerjaya sebagai perunding acara. Silakan Ali. Pada pendapat saya pula, perunding acara merupakan sebuah syarikat atau individu yang diberi tanggungjawab oleh tuan rumah untuk mengadakan sesuatu acara. Ya, betul tu Nisa. Jadi anak-anak sekurang-kurangnya mempunyai pengetahuan asas tentang kerjaya sebagai perunding acara. Jadi Cikgu El akan tambahkan sedikit maklumat. Kalau kita tengok pada gambar dalam slide ini, ada beberapa gambar Nisa yang dapat memberitahu kepada murid-murid tentang apakah kerjaya sebagai perunding acara tersebut. Baiklah, perunding acara ni kalau kita tengok bukan hanya pada majlis perkahwinan sahaja Nisa, tetapi dalam banyak lagi acara ataupun majlis lain yang perlu khidmat perkhidmatan daripada perunding acara. Contohnya majlis perkahwinan ataupun Nisa nak buat sambutan ulang tahun pada tahun ini, majlis pertunangan mungkin, konsert, pertandingan, expo dan juga sambutan hari keluarga. Jadi walaupun pada tahun ini kita mungkin pergerakan agak terhad, majlis-majlis ini tidak dapat diadakan, tetapi pengetahuan anak-anak tentang kerjaya ini boleh memberikan mereka input untuk merancang kerjaya pada masa hadapan. Ya, betul tu. Dan pada hari ini kita nak belajar tentang kesalahan. Tadi Nisa dah tahu kan pada kad kita ada kesalahan. Jadi nanti Nisa tahu kesalahannya dari segi yang mana. Ya. Ada 4 jenis kesalahan yang akan anak-anak jumpa nanti dan kenal pasti, iaitu mungkin kesalahan dari segi imbuhan,
dari segi istilah, dari segi ejaan dan tanda baca, dan juga kesalahan tata bahasa. Jadi inilah antara perkara-perkara yang anak-anak akan kenal pasti dalam bahan yang akan kita gunakan nanti. Ya Nisa? Boleh, tak ada masalah. Saya pun dah bersedia untuk mengenal pasti kesalahan yang mana saya lakukan pada cetakan kad undangan ni. Betul Nisa. Baiklah, kalau kita dah bersedia, kita nak pergi expo Nisa. Tadi cikgu ada sebutkan perunding acara boleh digunakan untuk mengendalikan acara seperti karnival, expo dan pameran. Jom kita ke expo. Mari cikgu. Ya, jadi untuk aktiviti ini kita akan meneroka dan murid-murid akan belajar cara belajar, dan aktiviti yang akan dilakukan ialah mengenal pasti dan memurnikan kesalahan bahasa yang terdapat dalam bahan yang pertama, bahan email. Baik. Ya, mungkin anak-anak di Google Meet ada pengalaman menulis email. Jadi cikgu nak dengar daripada Jannah, ya, Putri Nur Jannah. Pernah ataupun tidak Putri Nur Jannah menggunakan email atau menulis email? Saya pernah menggunakan email, cikgu. Ya. Ya, untuk tujuan apa, Jannah? Saya pernah menghantar email untuk bertanyakan khabar kepada kawan saya. Ya, betul. Itulah Jadi, cara terkini ya cikgu. Hantar betul, email, betul Nisa. Macam kalau ketika cikgu muda-muda dahulu, kita nak bertanya khabar, kita dengar menulis surat. Betul. Kita postkan surat. Tetapi anak-anak masa kini, mereka dah terdedah kepada aplikasi dan teknologi. Betul. Maka email merupakan antara alat ataupun medium yang boleh mereka gunakan. Baiklah Nisa, kita terus kepada aktiviti menerokai dan belajar cara belajar. Cikgu nak minta bantuan anak yang ada dalam Google Meet. Mungkin Rushdina boleh tolong cikgu untuk bacakan apa yang terkandung pada email pada bahagian yang cikgu tunjukkan ini. Silakan Rushdina. Daripada penjaja serikayangan@gmail.com kepada Aida Zahid lensakamera@gmail.com. Subjek: Tempahan perkhidmatan untuk mengendalikan Expo Makanan Tradisi. Persatuan Penjaja Makanan Taman Seri Kayangan, Jalan Mahligai 18, Taman Seri Kayangan, 401000 Shah Alam. Nombor telefon 011-1234-56789, penjajaserikayangan@gmail.com. Kepada Puan Aida Zahid, lensa kamera sendirian Berhad. Menerusi email 17 Ogos 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menempah perkhidmatan untuk mengendalikan Expo Makanan Tradisi. Ya, terima kasih Rushdina. Macam ni Nisa, kalau untuk anak-anak pada untuk format yang baharu untuk KSSM ini memang mereka didedahkan untuk menulis karangan dalam bentuk email. Jadi perkara yang penting ketika kita nak menulis email, anak-anak di Google Meet dan juga yang sedang menonton perlu tahu untuk menulis email sangat penting kita adakan alamat ataupun email penerima, dan perlu dituliskan apa subjeknya. Jadi untuk paparan yang ini kita boleh nampak email ni ditujukan kepada Aida Zahid lensa kamera. Tajuknya ialah tempahan perkhidmatan untuk mengendalikan Expo Makanan Tradisi. Jadi mungkin ketika dengar Rushdina baca tadi, Nisa pun dah boleh nampak ada kesalahan bahasa di situ. Tetapi kita nak tunggu dulu Nisa. Baik, okey. Kita tunggu dulu untuk kita bacakan dahulu, lepas ni kita buat bersama-sama. Boleh, tak ada masalah. Ya, jadi kita teruskan untuk sambungan kepada email ini. Baik. Cikgu nak minta pula Nurhan untuk tolong cikgu bacakan kandungan email yang seterusnya. Ya, silakan Nurhan. Seperti kita dimaklumkan bahawa pihak kami berminat untuk menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak Tuan. Untuk maklumat Tuan, Persatuan Penjaja Makanan Taman Seri Kayangan akan mengadakan Expo Makanan Tradisi pada 27 September 2021. Sebanyak 50 individu dan syarikat akan menyertai expo tersebut. Sehubungan dengan itu, kami memerlukan 50 reduai bagi menjalani expo tersebut. Kami juga memerlukan tempat sesuai untuk menempatkan reduai tersebut. Kami juga memerlukan sebuah bilik urus setia bagi memudahkan pengendalian expo tersebut berjalan lancar. Di samping itu juga, kami memerlukan kemudahan pentas dan peralatan audiovisual yang baik. Sekian, terima kasih. Yang benar, Nur Fatih Najwa binti Ali.
Ya, Baik, terima kasih Nurhan. Baiklah Nisa, sebenarnya dalam kandungan email ini ada beberapa kesalahan bahasa yang anak-anak akan kenal pasti dan murnikan. Tetapi kita tidak akan membetulkannya di sini. Kita akan bersama-sama dalam Google Slide. Jadi Nisa pun boleh turut serta nanti. Baik. Dan kepada murid-murid dalam Google Meet dan juga yang sedang menonton, kita boleh sama-sama mengimbas kod QR yang cikgu dah tunjukkan dan kita boleh terus kepada pautan untuk Google Slide ni ya. Baik. Jadi adik-adik boleh imbas kod QR. Boleh imbas kod QR dan sebenarnya Nisa, untuk anak-anak yang berada di rumah ketika kita sedang menjalani sesi pembelajaran secara Google Meet ataupun Google Classroom, Google Slide ni merupakan antara cara untuk kita menggalakkan interaktif, pembelajaran interaktif dan murid dapat bersama-sama dengan guru untuk membetulkan kesalahan pada pagi ini. Baiklah, sementara kita meneliti dengan lebih lanjut email yang telah kita baca bersama-sama tadi mengenal pasti mana kesalahan, saya rasa saya dah ada beberapa kesalahan. Jadi rakan-rakan murid-murid di rumah bagaimana boleh turut sama buat latihan ini dengan kami di sini. Tetapi sebelum itu kita akan berhenti seketika, jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Teras Didik TV KPM. Saya dah nampak tu satu cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Teras di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K, Cikgu L, Guru Cemerlang Bahasa Melayu kita dari SMK Agama Johor Bahru dan rakan-rakan dari sekolah yang sama. Jadi semua masih okey ya? Kalau okey boleh tak bagi Kak Nisa double thumbs up? Oh, masih bersemangat, bersedia dan sebentar tadi kita telah tinggalkan anda dengan bahan email untuk kita kena pasti di manakah kesalahan. Jadi jom kita buat sama-sama. Silakan cikgu. Baiklah Nisa, kita akan mulakan ya anak-anak untuk kita mengenal pasti, kita nak menyunting, kita nak mengedit email yang telah cikgu tunjukkan sekarang. Baik. Jadi cikgu tengok anak-anak semua telah berada bersama-sama dalam Google Slide kita. Jadi ini merupakan alat ataupun medium yang boleh guru-guru di luar menggunakannya untuk bersama-sama anak-anak bagi merangsang aktiviti interaktif dalam pembelajaran. Menarik. Jadi untuk slide yang pertama, cikgu minta 2 orang murid. Kalau kita tengok dah ada yang mula untuk mengesan, cikgu minta 2 orang murid untuk mengesan dahulu, iaitu Nurhan dan juga Jannah. Nurhan dan Nurhan boleh menggunakan penyerlah ataupun pen penyerlah, kita warnakan perkataan ataupun kesalahan pada bahagian ini. Kita dah nampak ada 2 kesalahan yang diwarnakan. Cikgu minta Nurhan untuk sebutkan apa yang telah diserlah. Kesalahan yang mana? Boleh sebutkan Nurhan? Silakan Nurhan. Saya telah mengesan 2 kesalahan ejaan, iaitu perkataan email dan ogos. Kenapa Nurhan berpendapat yang itu salah? Kerana perkataan email dan ogos merupakan perkataan pinjaman daripada bahasa Inggeris. Jadi, ia sepatutnya ditulis dalam bahasa Melayu yang berbeza. Ya, betul Nisa. Sebab dalam bahasa Melayu ada beberapa perkataan memang kita pinjam dan seterusnya diserapkan dalam bahasa Melayu. Namun dari segi sebutannya mungkin sama, cuma ejaannya berbeza. Ya, dan cikgu nak minta Jannah boleh sebutkan apa kesalahan yang telah ditemui? Silakan Jannah. Kesalahan yang telah saya kenal pasti ialah perkataan menempah. Kerana ia merupakan kesalahan pada istilah. Ya, betul. Baiklah, Nisa, nanti kita akan beri masa untuk Nurhan dan juga Jannah menuliskan jawapan yang betul pada bahagian tepi. Jadi untuk rakan-rakan guru dan juga anak-anak yang sedang menonton, ketika kita menggunakan Google Slide, anak-anak boleh menggunakan ruangan tepi tu untuk menulis komen. Jadi bagi aktiviti pada pagi ini, kita boleh menggunakan ruangan komen untuk mereka menuliskan jawapan yang betul. Baik. Ya, dan kita dah nampak. Baiklah, lepas ini baru cikgu bincangkan jawapannya. Kita tengok slide yang kedua pula. Baik. Untuk slide yang kedua, cikgu minta Rushdina dan juga Ali Imran untuk menuliskan. Mula-mula kenal pasti dahulu, kemudian tuliskan. Apa kesalahannya? Silakan. Kita lihat adakah mereka telah mengenal pasti. Kita nak mulakan dengan Rushdina atau Ali Imran, cikgu? Ya, boleh Rushdina dahulu. Silakan Rushdina.
Rushdina boleh sebutkan? Berdasarkan teks, saya telah mengenal pasti 2 kesalahan, iaitu yang pertama ialah perkataan menggunakan, manakala perkataan kedua ialah 50 orang individu. Ya, tertinggal perkataan apa tu Rushdina? Tertinggal perkataan orang. Ya, orang ni merupakan penjodoh bilangan. Baiklah, dan cikgu minta Ali Imran pula sebutkan. Silakan Ali Imran. Apa yang telah diwarnakan? Saya dapat mengenal pasti perkataan sukacita. Ya, sukacita. Sepatutnya dieja macam mana ni Ali Imran? Sepatutnya sukacita dieja secara rapat. Ya, betul. Macam itulah Nisa. Apabila anak-anak membuat aktiviti ini, mereka dapat membaca secara aktif. Mereka membaca untuk mendapat maklumat dan pada masa yang sama boleh mengesan kesalahan untuk tujuan mengedit dan memurnikan. Baiklah, Ali dan juga Rushdina boleh terus tuliskan jawapan yang betul pada ruangan komen. Baik. Dan kita tengok pula slide yang ketiga. Cikgu silakan, lagi 2 orang yang belum, iaitu Irene dan juga Najma. Silakan. Silakan. Siapa nak mula dulu? Irene ke Najma? Oh, Irene dahululah rasanya, dia dah bersedia dah tu. Okey, silakan Irene. Saya telah menjumpai 2 kesalahan. Ya, yang pertama? Yang pertama, kesalahan urus setia. Sepatutnya dieja jarak. Baik. Betul. Lagi satu? Pengendalian yang dieja salah. Betul. Sepatutnya pengendalian. Ya. Dan untuk kesalahan urus setia tadi, sebenarnya Nisa merupakan kata majmuk tetapi yang tidak mantap. Maka dia dieja pisah, ya. Betul. Jadi cikgu berikan lagi satu untuk Najma. Sebutkan Najma. Apa kesalahan yang Najma telah jumpa dalam bahan email ini? Silakan. Kesalahan yang telah saya kenal pasti ialah kesalahan kesalahan. Agak-agak mana yang salah tu ya? Najma warnakan warna apa tadi? kuning. Ya, kesalahan apa tu Najma? Kesalahan yang telah saya kenal pasti dalam slide tersebut ialah kesalahan penjodoh bilangan. Ya, betul. Tertinggal penjodoh bilangan. Jadi penting kalau macam kita nak tulis sesuatu ayat itu tanpa penjodoh bilangan, ayat itu kita kata tidak gramatis lah. Ya, tidak gramatis dan tidak tepat. Baiklah, kita berikan masa untuk mereka menuliskan jawapannya. Baik. Tetapi cikgu akan pilih untuk slide kedua sahajalah Nisa untuk kita tengok jawapan yang betul. Boleh. Sebab pada akhir nanti kita akan tengok jawapan semua murid-murid dapat berapa. Baiklah, murid-murid di rumah boleh turut sama mencuba bahan yang telah kita baca sama-sama sebentar tadi sebelum beristirahat. Boleh tengok kesalahan yang Ali murid-murid Imran, jumpa. kita boleh semak sama-sama lah Nisa. Oh, dah ada jawapannya? Dah ada Nisa. Wah. Untuk Ali Imran, sukacita dieja rapat. Jadi cikgu akan kata betul lah. Ya, betul. Betul. Ya? Okey, bila kita dah semak macam ni, murid-murid akan nampak secara terus kesalahan yang dibuat ataupun jawapan mereka tu. Mereka dah melakukan proses pembelajaran di sini. Baik. Dan untuk Rushdina menggunakan merupakan kesalahan dari segi imbuhan, ya. Kena ada 2G sebab imbuhan mengkan, imbuhan apitan. Jadi kita kata jawapan dia betul lah. Betul. Dan murid ini merupakan bila mereka berada dalam situasi pembelajaran secara interaktif macam ni, kawan-kawan lain pun boleh nampak jawapan kita dan kita sama-sama belajar. Betul. Yang kedua, 50 orang pun betul. Tahniah untuk mereka. Untuk murid yang lain, kita tunggu pada akhir nanti kita akan sama-sama semak jawapannya. Boleh cikgu. Saya sangat-sangat tertarik dengan cara terkini, cara konsep terbaru yang murid-murid gunakan untuk sesi pembelajaran secara alam maya begitu interaktif dan saya rasa mereka memanfaatkan teknologi yang ada. Baik. Betul Nisa, sebab mereka berada di rumah. Betul. Dan sewajarnya kita membantu mereka untuk menggunakan apa-apa peranti yang ada di tangan mereka secara bijak. Untuk kelangsungan sesi pembelajaran mereka lebih tuntas, lebih bermakna. Betul. Dan kita sambung ya Nisa. Boleh cikgu. Tadi kita dah semak kesalahan yang ada pada email. Jadi kita gunakan bahan kedua pula iaitu
mengenal pasti dan memurnikan kesalahan bahasa dalam laman sesawang dan tangkap layar perbualan di media sosial. Jadi tadi kita tengok email tu ditujukan kepada perunding acara untuk mereka mendapatkan perkhidmatan. Betul. Jadi selepas itu bakal pelanggan ini membuat rujukan mencari maklumat di dalam laman sesawang. Macam saya lah cikgu. Betul. Kalau saya nak cari maklumat, saya buka laman sesawang, tengok apa lagi perkhidmatan yang mereka tawarkan. Ya, betul. Jadi mungkin anak-anak dalam Google Meet ada nak berkongsi kepada cikgu, Kak Nisa dan rakan-rakan pengalaman menggunakan laman sesawang. Siapa? Sila angkat kad isyarat anda. Kad isyarat yang ini ke warna hijau. Siapa nak kongsikan? Boleh angkat kad hijau anda. Ya, kita lihat. Najma. Najma, silakan Najma. Saya pernah menggunakan laman sesawang untuk mencari maklumat bagi membuat kerja kursus saya. Jadi pada hari ini anak-anak tidak asing lagi untuk membuat penerokaan maklumat sebab semua maklumat berada di hujung jari. Di hujung jari. Betul ya. Dan pada hari ini, sebab tadi kita kata Nisa pun awal-awal dah ambil gambar swafoto kan. Betul. Saya dah swafoto banyak ni cikgu. Mana satu nak buat naik ni? Ya, aktiviti kita seterusnya ialah klik-klik lensa kamera. Ya, jom. Baiklah, anak-anak yang berada dalam Google Meet dan juga yang sedang menonton bersama-sama Cikgu El pada hari ini. Baik. Kita nampak yang Cikgu paparkan ialah paparan laman sesawang yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini iaitu perunding acara. Ya. Jadi, ada maklumat di situ, ada kesalahan-kesalahan yang perlu dikenal pasti. Dan ini merupakan laman sesawang yang mungkin anak-anak akan jumpa bila membuat penerokaan maklumat berkaitan tajuk kita pada hari ini. Laman sesawang lensa kamera sendiri yang berhad. Ya, jadi cikgu mintalah bantuan daripada Rushdina untuk baca maklumat pada kotak yang pertama. Baik, silakan Rushdina. Perkhidmatan kami. Sambutan hari lahir, pameran, expo, hari keluarga, jamuan akhir tahun, pertunangan, perkahwinan. Ya, terima kasih Rushdina. Cikgu minta pula Nurhan untuk bacakan kotak yang kedua. Silakan Nurhan. Pengalaman kami berpengalaman selama 15 tahun di dalam menguruskan pelbagai acara di Lembah Kelang. Baik, terima kasih Nurhan. Dan Nisa nak pilih siapa untuk baca yang ketiga, Nisa? Untuk baca di bahagian kepakaran kami, saya nak pilih rakan kita yang bernama Irene. Silakan Irene. Kepakaran kami, fotografi, dekorasi tempat, catering, juru acara majlis, beg sindera mata. Dan mungkin Nisa boleh bacakan maklumat yang di bawah, Nisa. Boleh cikgu, tak ada masalah. Ya. Anda berminat perkhidmatan kami? Kami menawari harga yang istimewa untuk anda. Hubungi kami pada talian 011-1234-567889 dan email kami aidazahid_lensakamera@gmail.com. Ya, terima kasih Nisa. Jadi Nisa rasanya biasa dengan penulisan laman sesawang seperti ini kan? Betul. Saya ada laman sesawang sendiri, cikgu. Ya, jadi anak-anak yang berada di dalam Google Meet dan yang sedang menonton juga mungkin boleh menggunakan kaedah yang sama untuk berkongsi. Bukan sahaja tentang maklumat yang kita terokai, tetapi kita sendiri selaku murid juga boleh menulis blog untuk tujuan pembelajaran dan perkongsian. Betul tu. Ya, jadi untuk tajuk yang ini, aktiviti yang ini, kita ada dua bahan tau Nisa. Sebab tadi kita dah tengok maklumat dalam laman sesawang. Jadi bakal pelanggan itu telah menghubungi wakil daripada lensa kamera untuk berbual-bual. Ya, jadi kita tengok tangkap layar perbualan ini. Okey. Baiklah, untuk tangkap layar perbualan ini, cikgu minta Najma untuk membacakan dialog daripada Dayana dan juga Putri Nurjannah untuk membaca dialog Puan Aida. Silakan. Silakan. Ya. Ya, mungkin mereka ada masalah dari segi Putri, audio. Dengar tak? Dengar. Okey, siapa tadi cikgu yang jadi Dayana? Ya, Dayana akan dibaca oleh Najma. Dan Putri Nurjannah akan baca Puan Aida. Puan Aida. Najma, silakan. Selamat pagi Puan Aida. Saya Dayana daripada Johor Bahru. Selamat pagi Cik Dayana. Terima kasih kerana menghubungi saya. Apakah boleh saya bantu? Saya berminat untuk
menggunakan pekerjaan Puan Aida untuk mengendalikan majlis perkahwinan saya. Boleh saya tahu pakej yang ditawari oleh pihak Puan? Baiklah, terdapat 3 pakej mengikut bajet pelanggan. Saya akan emailkan brosur untuk rujukan Cik Dayana. Tengok-tengoklah dahulu, pilih pakej yang sesuai dengan bajet Cik Dayana. Ya, Baik, itulah terima perbualan kasih. antara Cik Dayana dan juga Tuan punya syarikat lensa kamera, iaitu Sendirian Puan Berhad. Aida. Jadi untuk 2 bahan ini Nisa, kita akan minta anak-anak yang berada dalam Google Meet dan juga yang berada di luar untuk sama-sama sekali lagi kita kenal pasti. Baik. Dan aktiviti ini cikgu sekali lagi menggunakan paparan kod QR, anak-anak boleh imbas dan juga boleh menekan pada pautan yang cikgu berikan. Baiklah, untuk imbas kita sekarang sama-sama kod QR dan anda akan dibawa ke laman Jamboard. Di mana di sinilah kita akan lakukan aktiviti bersama-sama ya cikgu? Ya, betul tu. Baiklah. Jadi cikgu telah meletakkan laman sesawan yang sama juga dalam Jamboard ini untuk memudahkan murid-murid bersama-sama mengesan kesalahan-kesalahan bahasa yang ada di situ. Baiklah Nisa. Jadi ini merupakan satu lagi aplikasi yang boleh rakan-rakan guna bersama guru untuk mata pelajaran bahasa Melayu, iaitu aplikasi Jamboard. Yang lebih mudah untuk mereka menuliskan jawapan yang pendek-pendek sesuai untuk Jamboard ini. Ya, baiklah. Sementara murid-murid kita menuliskan ataupun mengenal pasti mana satu bahagian yang ada kesalahan dan bagaimana nak membetulkannya, kita beri mereka sedikit masa ya cikgu. Betul. Dan kita akan berehat seketika. Murid-murid di rumah boleh teruskan aktiviti anda. Kita akan semak jawapan sama-sama selepas ini. Jumpa anda di teras Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton teras di Didik TV KPM. Sebentar tadi kami telah tinggalkan anda dengan bahan yang pertama laman sesawang dan juga tangkap layar perbualan untuk kita sama-sama kenal pasti kesalahan. Jadi cikgu, jom kita lihat hasil kerja murid-murid kita dari SMK Agama Johor Bahru. Silakan. Baiklah Nisa, kita bersama-sama lagi untuk mereka memurnikan kesalahan-kesalahan bahasa. Baik. Untuk slide yang pertama ini, cikgu minta 2 orang dahulu. Boleh. 2 orang dahulu untuk membetulkan kesalahan. Cikgu minta untuk yang pertama ni Najma dan juga Nurhan. Kenal pasti kesalahan dan tampalkan nota pelekat di situ. Jadi nanti Nisa pun nampak macam mana murid-murid menggunakan Jamboard ini ya. Jadi ini merupakan satu aktiviti yang menyeronokkan dan sebenarnya, tetapi pada masa yang sama Nisa kita kena terapkan nilai. Betul. Ya, hormat menghormati supaya mereka tidak mengacau jawapan murid sebab mereka bebas untuk bergerak dalam Jamboard ini. Wah, saya sangat teruja sebab maklumlah cikgu, zaman saya tak ada Jamboard. Sekarang ni beruntung rakan-rakan kita. Silakan jawapan yang lagi satu daripada Najma. Ya, Najma. Sambil tunggu Najma menaipkan jawapannya, Nurhan mungkin boleh bacakan? Okey, silakan Nurhan bacakan jawapan anda. Perkataan yang saya jumpa ialah di dalam. Di dalam. Sepatutnya ditulis dalam. Dalam. Oh, tidak ada di Nurhan. Boleh Nurhan berikan anak panah tunjuk di mana kesalahan itu berada. Jadi macam ni Nisa, bila anak-anak berada dalam Jamboard kita, mereka mungkin akan terusik paparan kita macam ni. Jadi memang sangat-sangat mencabar tau Nisa. Kalau murid kita kelas yang besar, contohnya ada 40 orang. Jadi akan berlaku hiruk pikuk di sini. Ya, mungkin Najma dah boleh bacakan jawapannya Najma? Najma pun dah dapat lihat. Cikgu tolak kat tepi jawapan Najma. Baiklah. Okey, Najma silakan bacakan jawapan anda. Ya, mungkin Najma. Saya telah mengenal pasti kesalahan pada perkataan cendera mata. Baik. Ya, dan dieja secara jarak. Ya, dan apabila dibetulkan Najma tulis
sepatutnya perkataan cenderamata dieja secara rapat. Ya, betul. Begitulah cara mereka membetulkan ya. Nisa pun lepas ni boleh sama-sama mungkin boleh ajar adik-adik di rumah dari jarak jauh saja Nisa. Saya ada seorang lagi adik saya cikgu, calon SPM 2021 tahun ni. Jadi inilah antara cabaran anak-anak yang belajar secara jarak jauh dengan guru. Maka kita gunakanlah aplikasi yang ada ni untuk mendekatkan mereka dengan kita. Dan pujian harus diberikan kepada guru-guru masa kini kerana mereka menjadi sangat-sangat kreatif untuk memastikan sesi pembelajaran sentiasa menarik minat murid-murid. Betul Nisa, demi anak-anak murid kebanyakan guru akan berusaha untuk mempelajari aplikasi supaya mereka dapat memudahkan sesi pembelajaran. Baiklah Nisa, kita tengok pada bahan kita yang kedua. Perbualan antara Cik Dayana dan Puan Aida. Jadi cikgu minta Airin dan juga Ali Imran. Airin dan Ali Imran untuk mengesan dan membetulkan. Baiklah, jadi kita boleh tunggu menampalkan jawapan anda di Jamboard ini. Kita lihat jawapan mereka. Adakah mereka sudah bersedia dengan jawapan masing-masing? Kita lihat rakan-rakan di rumah, murid-murid yang sedang menonton teras ketika ini. Sama-sama kita semak jawapan yang anda semua telah dapatkan sewaktu kita rehat sebentar tadi. Bagaimana Airin dan Ali Imran? Jadi sebenarnya Nisa, ketika kita selalu menggunakan aplikasi WhatsApp dan juga Telegram contohnya ataupun dalam mesej Instagram, kita selalu menulis mesej macam ni, tetapi kita menggunakan bahasa harian ya. Jadi pada hari ini cikgu tunjukkan kepada murid untuk mereka menggunakan bahasa yang betul. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Ya, kita dapat lihat jawapan yang telah ditampal oleh Airin dan juga Ali. Ya, Nisa nak minta siapa baca dahulu? Kita minta Ali Imran bacakan terlebih dahulu jawapan anda. Silakan. Saya mengenalpasti kesalahan daripada Johor Bahru. Johor Bahru. Jawapan yang betul? Ya, kerana yang betul adalah dari Johor Bahru, bukan daripada ya? Ya, kenapa salah? Kenapa salah Ali? Kerana dari menunjukkan kepada tempat, masa dan arah. Ya, betul. Baik, tepat sekali. Jadi kalau kita nak guna selepas ni berhati-hati ya. Dari atau daripada. Dan seterusnya Airin. Airin, sila bacakan jawapan anda. Saya menjumpai kesalahan brosur. Ya. Jadi Ali dan juga Airin boleh tunjuk nanti ya anak panahnya. Sertakan anak panah di mana kesalahan yang telah anda jumpai. Jadi ejaan yang betulnya bagaimana Airin? Browser ini adalah pinjaman daripada bahasa Inggeris. Jadi saya nak kena bahasa Melayu. Baik. Ejaan yang benar ialah BROSUR. Ya, terima kasih Airin. Bagaimana cikgu jawapan mereka? Ya, itulah jawapan yang tepat ya, sebab kita memang selalu menggunakan perkataan ini ya. Khususnya ketika kita mengendalikan acara-acara seperti hari ini, kita akan menyediakan banyak risalah ya. Risalah itulah yang kita sebut sebagai brosur. Dan kita selalu tersalah ejaannya sebab ini merupakan satu lagi kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Baiklah Nisa, daripada aktiviti kita tadi ada beberapa aktiviti dan bahan kan? Jadi Cikgu L percaya anak-anak murid telah boleh mengaplikasikannya dalam pembinaan ataupun menulis ayat-ayat yang betul dari segi ejaan, dari segi imbuhan dan juga tata bahasanya. Baiklah, kita cuba uji aplikasi mereka. Yang belum lagi dua orang siapa Nisa? Yang lagi dua orang kita ada Putri dan juga Rushdina. Baiklah, ini giliran Putri dan juga Rushdina untuk menuliskan ayat dengan tata bahasa yang betul dari segi ejaan, imbuhan, tanda baca dan juga istilah. Ya, jadi selepas kita belajar ni kita kena biasakan mereka untuk mengaplikasikannya supaya mereka dapat menggunakan yang betul dalam penulisan yang lebih besar iaitu penulisan karangan. Baiklah, kita lihat adakah mereka sudah bersedia atau perlukan sedikit masa lagi? Baiklah, kita berikan kepada mereka sedikit masa. Ya, dah mula dah tu. Putri. Okay, kita dapat lihat boleh tambah ataupun masukkan jawapan anda, ayat anda di dalam Jamboard kita ni. Kalau macam untuk murid menulis jawapan yang panjang macam bina ayat ni, mereka boleh menggunakan tanda di sebelah kiri ni Nisa. Ada yang tulis text box. Jadi mereka boleh menggunakan text box untuk menulis
ayat yang panjang. Kalau tadi kita nak tulis jawapan yang pendek, kita gunakan nota pelekat. Sticky notes macam ni. Menariknya. Boleh pilih warna pula tu. Nota pelekatnya. Sementara kita tunggu anak-anak menulis, kita bolehlah tengok apa yang ada pada sebelah kiri Jamboard ini. Pada bahagian atas kiri kita ada pen. Jadi macam tadi anak-anak dia tunjuk anak panah apa semua. Dia menggunakan pen. Kalau tersilap, contoh ya, kelas yang ramai dah berlaku di situ pelanggaran pen. Betul. Jadi dia dah macam contengan. Cikgu boleh ambil alih, cikgu boleh menggunakan pemadam. Dan yang bawah ni kalau kita nak kembali semula, kita nak pilih tempat mana. Baik. Dan ini ialah tadi nota pelekat. Dan kita boleh juga menambahkan gambar. Macam ni cikgu boleh pilih gambar. Contoh sama ada yang ada dalam komputer cikgu ataupun cikgu boleh mencari dalam enjin carian Google. Baik. Dan ini merupakan aplikasi yang sangat memudahkan guru-guru untuk menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang interaktif, yang menarik minat murid. Ya. Cikgu, penggunaan Jamboard ni dilakukan secara langsung ke? Secara langsung dengan murid-murid pada waktu yang sama? Ya, betul. Macam seperti yang cikgu lakukan bersama murid-murid ini, ketika kita melaksanakan sesi PDPR menggunakan Google Meet, bahan bantu yang kita gunakan untuk interaktif ialah sama ada tadi Google Slide, Jamboard ataupun ada lagi aplikasi yang lain. Ya, baiklah. Nampaknya cikgu, kedua-dua rakan kita telah pun bersedia dengan ayat mereka. Jadi kita nak minta Putri terlebih dahulu bacakan ayat anda. Silakan Putri. Majlis jamuan itu diadakan di Dewan Taman Mawar. Ya, jadi sebenarnya anak-anak ini membina ayat menggunakan perkataan yang telah mereka betulkan tadi ya. Jadi Putri menggunakan perkataan apa tadi? Saya menggunakan perkataan di pada kesalahan pada huruf tadi. Ya, maknanya bila mereka dah tahu yang kesalahan tadi dan dibetulkan, cuba mereka pula aplikasikan dalam pembinaan ayat. Baik. Dan ayat yang kedua tadi siapa yang menuliskannya? Rushdina. Silakan Rushdina bacakan ayat anda. Kelab fotografi sekolah saya akan mengadakan pertandingan mencipta poster kreatif. Baik. Bagaimana cikgu? Jadi Rushdina menggunakan perkataan yang mana ni yang tadi kita jumpa? Saya telah menggunakan perkataan fotografi. Ya, sebab gambar pertama. Betul. Kalau kita tengok tadi pada slide yang pertama, ada perkataan fotografi awal-awal tadi ni kat tetapi sini. Tetapi ejaannya salah, cikgu. Ya, betul. Sebab itu juga merupakan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Baiklah, tapi saya nampak dah macam campuran bahasa Inggeris pada awalnya dan bahasa Melayu pada hujungnya. Ya, betul. Cikgu, sekarang kita dah kenal pasti kesalahan-kesalahan dan kita dah murnikan bersama-sama. Sekarang saya nak tanyalah cikgu, macam mana ni kad saya ni? Ada kesalahan macam mana tu? Macam mana nak betulkan ni bila pengantin saya, cikgu? Nanti lari pelanggan saya. Betul. Jadi untuk kad yang betul cikgu dah sempatlah tadi kan masa kita berlari-lari tu cikgu minta pembantu yang lain untuk tolong. Oh, pembantu ni handsome tu nama acap tu ya cikgu. Sempatlah dia memberikan kita bantuan kecemasan. Bantuan kecemasan. Terima kasih kepada pembantu kita. Okey, kita lihat apa perbezaan. Inilah jawapan yang betulnya. Okey, saya pegang. Cikgu tak nak bacakan tapi Nisa cuba mencari di mana kesilapan. Murid-murid di rumah, kita tengok dahulu apa beza kad yang pertama yang ada kertas berwarna biru yang Nisa telah sediakan tadi tetapi ada kesalahan. Okey. Lihat yang ini yang Nisa sediakan, yang ini yang cikgu telah betulkan. Apakah perbezaannya? Jom kita lihat. Boleh tak saya tengok? Kalau dekat sini saya tulis di sini kehadiran ke majlis perkahwinan. Saya nak minta tolong rakan-rakan boleh? Boleh, silakan. Okey, rakan-rakan di Google Meet ada tak yang nak berikan Nisa di mana kesalahan yang telah Nisa lakukan dan apakah yang telah dibetulkan? Kalau nak cuba jawab boleh angkat kad hijau anda. Tengok betul-betul. Perhati, berkerut-kerutlah dahi mereka, cikgu. Ya. Perhatikan. Ada beza pada baris yang pertama tu anak-anak. Ya. Okey, saya nak minta Najma, boleh tak berikan Nisa apa yang kesalahan pada kad yang pertama dan apakah apa perkataan ataupun ayat yang betul? Silakan Najma. Saya kurang nampak. Kurang nampak. Okey, kad pertama yang ini. Okey.
Okey, baca ya. Ayat yang pertama. Cikgu tadi dah beri hint ayat pertama. Okey, ini kad yang kedua yang telah dibetulkan. Jadi apa yang berbeza sebentar tadi? Pada baris yang pertama tu. Pada baris yang pertama, Najma. Ke ada rakan lain yang nak bantu? Bulat mata dia tengok mana satu kesalahannya. Ya. Sebab kesalahan ini memang biasa berlaku. Ya, memang biasa berlaku. Dan sebenarnya pada hari ini juga kita nak beritahulah kepada para penonton untuk menggunakan istilah yang betul. Dapat tak Najma? Dapat tak Atau Najma? rakan-rakan lain ada yang nak bantu? Dapat, Cikgu. Dapat. Apa dia, Najma? Kesalahan pada perkataan undangan. Yang betul tu undangan ke kehadiran? Kesalahan pada perkataan kehadiran. Kehadiran. Jadi perkataan yang betul adalah undangan. Oh, saya salah tulislah. Cikgu, kehadiran ke majlis. Rupa-rupanya undangan ke majlis. Baiklah. Kita nak mengundang tetamu untuk datang ke majlis kita. Betul tu. Baiklah, kita pun telah tiba di penghujung kelas kita, Cikgu. Jadi saya nak minta Cikgu L untuk kongsikan dengan kita rumusan ataupun singkatan apa yang telah kita pelajari hari ini. Silakan, Cikgu. Ya, untuk sedikit rumusan sebelum kita mengakhiri pada rumusan, kita nak semak sekejap jawapan dan anak-anak berada dalam Google Meet dan juga di rumah. Mungkin dah menuliskan jawapannya tadi. Mari kita semak bersama-sama dengan cepat. Dengan baiklah, pantasnya. jom kita semak. Kesalahan-kesalahan, cikgu akan klik sahaja untuk anak-anak menyemak dengan pantas. Ini kesalahan-kesalahan tadi yang kita tak sebut semua. Dalam juruacara rapat. Betul. Kataan majmuk mantap cendera mata pun sama. Jadi juru tu sebenarnya imbuhan awalan. Juru. Dan kita dah jadikan kata satu istilah yang mantap, maka dieja rapat sama juru rawat, juru tulis sama. Dan seterusnya dari perbualan kita, okey, apa lagi kesalahannya? Dari Johor Bahru. Okey, kemudian ada apakah yang boleh saya bantu? Betul. Perkhidmatan bukan pekerjaan. Seterusnya ditawarkan. Dan emailkan. Yang tadi kita dah sebut beberapa kali sebab tu kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Baik. Dan satu lagi juga kata pinjaman brosur. Baiklah. Okey, Cikgu, sedikit rumusan, Cikgu, silakan. Dan rumusan kita pada hari ini, anak-anak telah dapat mempelajari beberapa perkara penting yang telah disebutkan dalam objektif pembelajaran, iaitu mungkin Najma boleh bantu cikgu sekali lagi sebutkan. Silakan, rumusan Najma. yang pertama, Najma dah dapat buat apa tadi? Saya dapat mengenal pasti kesalahan tata bahasa dalam ayat. Baik, terima kasih. Dan mungkin rumusan kedua oleh Ali Imran. Ali Imran, silakan. Saya dapat memurnikan ayat dalam pelbagai teks. Baik. Ya, betul. Betul tu Nisa. Jadi sekurang-kurangnya anak-anak telah tahu mengenal pasti, membetulkan, mengedit dan menyunting. InsyaAllah untuk sesi penulisan mereka yang seterusnya, mereka telah dapat membetulkan yang biasa dan membiasakan yang betul. Betul. Jadinya lepas ini sesi penulisan mereka akan lebih mantap dan meminimumkan kesalahan bahasa. Baiklah. Nisa pun dapat belajar juga. Betul, saya akan cetak yang baru ni lagi 100 salinan, Cikgu ya? Ya, betul. 100 salinan. Mengikut SOP tak boleh ramai-ramai. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Latifah atau Cikgu L dan juga rakan-rakan saya dari SMK Agama Johor Bahru. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kita akan jumpa anda lagi di episod akan datang. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye semua. Bye. Saya nak tutup. Mari kita kena rasa dulu. Rasa. Jom. Ya, sebelum tetamu. Hai, saya Cikgu Kamina. Hari ini cikgu ingin kongsikan secara ringkas berkenaan dengan kejayaan dan cita-cita. Okey, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, kejayaan adalah perjalanan atau kemajuan seseorang dalam sesuatu lapangan kehidupan. Ini bermaksud kejayaan merupakan satu proses yang bermula dengan pendidikan, pemilihan kejayaan dan perkembangan kejayaan itu sendiri dan seterusnya fasa persaraan. Dengan kata lainnya, kejayaan merupakan satu profesyen ataupun pekerjaan yang dipilih oleh individu sebagai satu cara untuk mendapatkan pendapatan ataupun gaji.
bagi menyara kehidupan mereka. Mana ada banyak kerjaya yang anak-anak ataupun murid-murid boleh ceburi selepas tamat persekolahan nanti ataupun selepas tamat pengajian di institusi pengajian tinggi. Namun pada hari ini, cikgu ingin kongsikan satu kerjaya yang menarik, iaitu kerjaya sebagai perunding acara. Okey, perunding acara adalah orang yang bertanggungjawab memastikan perancangan sesuatu majlis berjalan dengan lancar dan bertindak sebagai koordinator semasa majlis berjalan. Di antara majlis yang diuruskan oleh perunding acara adalah seperti majlis perkahwinan, majlis pertunangan, sambutan ulang tahun, mesyuarat, konvensyen dan beberapa lagi. Antara ciri-ciri personaliti yang perlu ada pada seorang perunding acara adalah mempunyai kemahiran komunikasi yang baik, sabar, berseni ataupun artistik serta boleh bekerja di bawah tekanan. Okay, apa yang paling menariknya kerjaya sebagai perunding acara ini sebenarnya secara tidak langsung telah pun diterapkan seawal di peringkat sekolah lagi. Contohnya seperti majlis hari guru. Majlis hari guru kebiasaannya diuruskan oleh murid-murid, dan daripada majlis hari guru ada juga majlis-majlis lain yang diuruskan oleh murid-murid dari persediaan awal hinggalah akhir majlis. Oleh sebab itu, selain daripada kerjaya ini menarik, tetapi ia juga berpotensi pada masa hadapan. Didik TV KPM